kenderaan sendiri ada dekat rumah tu tapi dia guna kenderaan syarikat juga, maka dia kira khianat, haram, tuan-tuan. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. قال الله تعالى بالكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الزاريات آيات 55. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, masa saya bercakap ni, alhamdulillah, maksudnya kita dah masuk hari yang ke-10, 11 ke-10 kita Ramadan. Kita dah berada ke masa yang pertama dah lepas, kita nak masuk masa yang kedua, insya-Allah. Mudah-mudahan 5 perkara yang kita perbanyakkan. Yang pertama sekali kita perbaiki niat kita. Yang kedua, kita membanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, banyak baca Al-Quran. Yang keempat, banyak bersedekah dan beri makan. Dan yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina. Ada 5 terlupa, yang kelima pula dah kita buat. Dia ada 5 perkara yang perlu kita perbanyakkan. Baik, tak apa. Jadi ini siri yang kedua untuk saya menjawab soalan. Okay. Soalan yang perlu saya jawab iaitu yang pertama sekali, soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika selepas waktu subuh ada sisa makanan dalam mulut kita, yang ini dari sahur, dan kita secara tak sengaja tertelan sisa makanan tersebut, adakah puasa kita dikira terbatal? Penjejak ilmu. Baik. Jadi jawapan dia, jawapan daripada soalan ini, pertama sekali, dia kalau sisa makanan yang halus, sisa makanan, huraian ni sisa makanan yang halus, yang bercampur dengan air liur kita, dan jika dia tertelan dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi yang keduanya, apabila ditelan, bukan tertelan, ditelan dengan sengaja, kecil maupun yang besar, maka batallah puasa dia. Itu jawapannya. Kalau sekali lagi take note, pertama, kalau dia halus, lepas tu tak sengaja, dimaafkan, tidak membatalkan. Dia bercampur dengan air liur kita halus, tidak membatalkan puasa. Tetapi jika halus dan besar, tapi sengaja ditelan, dia dah tahu ditelan juga, maka batal puasa dia. Selesai soalan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya dari segi syarak kita menggunakan barang milik syarikat untuk kepentingan di luar dari skop kerja tanpa mendapat perkenan daripada wakil syarikat? Sebagai contohnya, kita menggunakan kereta milik syarikat bagi menghantar anak-anak ke sekolah ataupun membawa keluarga pergi suatu tempat seperti restoran.
surau, shopping mall, tempat percutian dan sebagainya. Mohon pencerahan pencari ilmu kebenaran pilihan camp juga. Jadi jawapan dia sahabat-sahabat sekalian, ini dipanggil amanah yang sangat penting kita. Kan? Jadi kalau hukum asal ni maknanya kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW menyebut, dia kata ayatul munafiq. Nabi kata ayatul munafiqi thalathatun. Idza haddatha kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa atau kama qala Rasulullah SAW. Kan Nabi berpesan. Nabi kata yang pertama sekali, tanda orang-orang yang munafik, tanda-tanda kata Nabi kan. Itu baru tanda. Confirm lagi tanda je. Nabi berpesan itu tanda. Yang pertama sekali Rasulullah SAW menyebut tanda-tanda orang munafik yang pertama sekali apabila dia bercakap banyak berdusta. Idza haddatha. Haddatha ni kalau dalam kalimah Arab ni perkataan yang diulang-ulang. Haddatha dipanggil. Percakapan yang tak henti-henti. Dia diulang haddatha dengan tak bertaubat haddatha. Maka Rasulullah kata orang yang dalam percakapannya kadzdzaba, dia banyak mendusta, kan? Membohong banyak. Dan amalan tu jadi amalan rutin bagi dia. Sebab tu disebut idza haddatsa kadzdzaba. Dan apabila selalu sering dia kalau bercerita apa-apa semua banyak menipu. Satu. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Okey. Ini berkaitan dengan amanah. Dan yang ketiganya, apabila berjanji, dia menyalahi janji. Jadi kalau ikut daripada hadis ini, dengan persoalan yang diberikan tadi, jadi kenderaan syarikat yang diberikan kepada kita, tuan-tuan, memang kalau dia khususkan kenderaan itu, contohnya, dia di rumah ada kenderaan dia sendiri, contohnya nak pergi solat ke, okay, dia nak hantar anak dia sekolah ke, pergi restoran, kenderaan sendiri ada dekat rumah tu tapi dia guna kenderaan syarikat juga, maka dia kira khianat, haram, tuan-tuan. Okay? Tapi kalau dah dia tak ada kenderaan lain, dia datang sini, itulah kenderaan dia, contoh Ranger tu, nak buat macam mana? Nak pergi berjalan kaki kot. Jadi dia kena fikirkan macam mana dia punya alternatif, aku kena bawa kenderaan aku datang. Sebab kenderaan yang diberi syarikat ni bukan untuk kita gunakan untuk persendirian, pergi shopping, bawa anak isteri, pergi makan angin, maka kita bertanggungjawab besok. Sebab ini kerja kita ni satu amanah. Amanah dengan syarikat kita untuk amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kalau kita nak buat untuk pencerahan ni haram lah kita buat. Kan? Takut jadi tanda-tanda munafik. Tapi banyak kita benda ni ambil ringan-ringan. Ringan-ringan ke benda. Tapi kalau orang betul-betul concern perkara ni, sahabat-sahabat sekalian, dia tak akan gunakan. Jadi minta Allah SWT pelihara kita insya-Allah pada masa yang akan datang. Dan sebagai satu peringatan. Baik. Soalan yang ketiga, jikalau kita berada di satu kawasan yang jumlah orang Islamnya adalah sedikit. Contohnya di Iceland. Tempat ni orang tak ramai kan. Adakah gugur kewajipan solat jemaat untuk kita kerana jumlah jamaah yang tidak sampai 40 orang? Rizal Pilihan. Baik. Ini sahabat-sahabat sekalian, jemaat kita tak gugur. Jadi takkan kita sampai bila tak mau jemaat. Jadi kita mengikut. Kita boleh ikut ataupun taklid pada mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Hanafi, dia tidak kuat dengan mesti kena 40 orang mustautin. Okay? Jadi maknanya kita berada di Iceland, kok mana pun tanggungjawab kita sebagai seorang Islam untuk mendirikan solat jemaat. Jadi kita buatlah solat jemaat. Kalau mengikut dalam mazhab Hanafi, dia berpandukan pada hadis Nabi SAW yang lain. Dalam mazhab Syafi'i dia ambil langkah-langkah ihtiyat. Jadi mesti 40 orang mustautin.
Tapi kalau qaul dhaif Syafi'i pun ada, kan? Yang tak cukup 40 orang pun kita mendirikan solat Jumaat. Kalau itu sampai bila kita tak solat Jumaat? Mulailah kita sekarang ni, Allah Ta'ala hantar kita satu penyakit COVID-19. Ada saya hantar satu kaedah dalam usul fiqah berkaitan dengan solat Jumaat kita dah ni, dan 6 kali Jumaat. Ini sebab ada maslahah. Sebab kalau kita bersolat Jumaat, mungkin penyakit akan makin tambah. Jadi nak menyelamatkan kita punya diri lagi. Okey, buat macam ni. Dan kita menerima arahan daripada kerajaan, dan kerajaan menyerahkan tanggungjawab ini pada ahli majlis fatwa kebangsaan Malaysia untuk mengeluarkan fatwa. Jadi kita mengikut apa yang telah disarankan. Okey. Jadi kalau kita di Iceland ni tak ada masalah apa-apa pandemik apa-apa ke. Jadi makna kata kita boleh buat solat Jumaat. Berapa orang ada, jadi tanggungjawab kita. Okey. Maka kita tidak gugur tanggungjawab sembahyang Jumaat kita. Jadi sembahyang bila berapa orang, kita pun aturlah khutbah apa. Jadi negara Iceland tu mungkin dia pun tak ada jabatan agama, kita lah sendiri yang mikir. Kalau di Malaysia kita dah ada pihak yang berautoriti. Okey. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang keempat. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bagi orang yang melihat kemungkaran di depan mata tetapi dia tidak cuba untuk mencegahnya? Itu satu. Sebagai contoh yang mudah, dalam perjalanan kita ke tempat kerja, kita melihat sekumpulan orang membeli makanan di gerai-gerai yang dibuka di bahu jalan pada waktu pagi di bulan Ramadan. Tak mungkin makanan tersebut dibeli untuk waktu berbuka nanti. Mohon pencerahan, pendosa mencari keampunan Allah PRPC. Baik. Sebelum tu kita tengok. Tahun lepas, selalunya saya pun berulang alik daripada Kek Gelugur ni nak masuk pagi-pagi kita nampak. Tempat tu ada orang berniaga. Tapi tahun ni saya tak nampak. Wallahualam tahun ni dia pindah tempat lain. Kalau ikut tepi jalan tu tak nampak. Jadi sebenarnya, hukum dia sebenarnya, kalau kita apa hukum kita lihat buat tak tahu. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi pesan, dia kata, qala Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Ya? Nabi SAW sebut, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, pertama sekali falyughayyirhu biyadihi. Pertama sekali Nabi kata kita kena cegah dengan tangan kita. Dalam hadis ni ada 3 option. Dia bagi ada tertib, cara nak menegur. Yang pertama sekali dia kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Makna dengan tangan, makna kita ada kuasa. Okay? Jadi man ra'a minkum munkaran, Nabi SAW pesan, barang siapa melihat satu kemungkaran, kemaksiatan, fa illam yasta'mi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, maka hendaklah mengubahkan dia biyadih, dengan tangan, mana kuasa yang dia ada, autoriti yang dia ada. Okey. Tapi tak mampu juga. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu dia nak dengan kuasa yang dia ada, fa bilisanih, jadi dia pergi nasihat dengan yang baik, cakap ni berniaga begini. Okey. Ataupun kita macam kita buat tahun lepas, kita letakkan 2 kali. Yang tahun lepas kita letak 2 kali banner, sebab orang dok komplain dengan kita apa tugasan kita, saya sebagai pegawai agama betul bakit semua. Jadi kita bermesyuarat tahun lepas, kita letak banner, jadi kita menegur. Bilisan ni di situ tu. Jadi bila kita dah buat 2 kali, semua dia lempak ni semua. Kita punya banner. Okey? Itu makna kita mampu tak kat tu, sebab dia berada di luar kawasan kita. Tapi kalau ada dalam kawasan kita, kita pakai yang pertama tadi. Kan? Biyadih, dengan tangan kita tu, dengan kuasa yang kita ada. Dipersilakan. Tak dibenarkan dalam kawasan. Macam saya di Melaka dulu, kita ada kuasa dalam tu, tapi di luar kita tak ada kuasa.
Dia makan dalam kawasan MRC, dalam penapisan Melaka. Jadi kuasa yang saya ada masa tu, kita pesan dengan polis bantuan Petronas kita, dengan AP kita beritahu, kita akan tangkap kalau dalam kawasan Petronas penapisan. Jadi di luar kita bukan kuasa kita. Dia tak berani lah kita. Jadi kita pun gitu juga. Kalau perkara itu berlaku dalam kawasan kita ada kuasa untuk mencegah dengan kuasa yang kita ada. Jadi sebab itu di luar tahun lepas, sebab itu kita bincang dengan sahabat-sahabat kita dengan AJK Masjid dan surau kita, maka kita letak dua banner, maka kita dah terlepas. Tapi kalau itu pun kita tak tambah, fa illam yastati' fa biqalbi. Itu yang terakhir. Maka tak kuasa juga, nombor 1 pun tak boleh, nombor 2 pun tak boleh. Maka kita gunalah yang ketiga. Maka hendaklah kita benci dalam hati kita. Sambil lalu tu, ya Allah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Yang itulah dipanggil selemah-lemah iman. Tapi kalau yang ketiga pun hati kita rasa seronok, oh bagus, hebat ni. Ini iman, kita tak tahu nak letak di mana. Jadi maknanya ada 3 option. Sebab kita ikut kita punya authority kita. Jadi di situ dibagi 3 option. Pertama dengan puasa. Yang kedua dengan nasihat yang baik lisan. Yang ketiga, nak lisan pun kita tak mampu, saat di luar, bukan kawasan kita, maka kita benci di dalam hati kita, insya-Allah. Okey. Jadi maknanya kalau macam ni, maknanya kemungkaran yang kita tengok, sebab itu kena cegah. Sebab tu di dalam Petronas kita, dalam The Hive kita kan, kalau ada maksiat-maksiat, kita ada kuasa. Tapi kalau di luar, berlaku di dulu di Lotus ke, hubungan suami orang, isteri orang report kita serang di pejabat qadi. Dan pejabat qadi dah tangkap macam-macam lah. Kita tak ada kuasa kat situ. Tapi kalau dalam tempat kita dan The Hive ke apa, kita akan dikenalkan. Tidak kita berdosa. Kerana kita biarkan kemungkaran, nanti bala Allah Ta'ala datang, semua orang kena. Bukan seorang kena, semua habis. Itu yang kita takut. Sebab takut orang kata, jangan jaga tepi kain orang lah Ustaz. Dia nak buat bila hantar dia. Oh jangan. Nanti bala datang kat Rapid, ataupun PIC, semua orang kena. Itu yang kita bimbang. Allah Alam Bisawab. Okey. Soalan yang kelima. Ustaz, jika kita masuk ke dalam masjid, ketika azan tengah berkumandang, manakah yang lebih afdal kerjakan? Tahiyatul masjid ataupun mendengar azan syah di RPC. Baik. Yang di sini lebih afdalnya bila kita masuk di dalam masjid, memanglah kita nak menghormati masjid, caranya kita tahiyatul masjid, tapi lebih afdal kita dengar azan sebab kita menyambut seruan azan. Dengar azan, kita menyambut seruan azan. Sebab bila kita menjawab tu semua boleh pahala insya-Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salah, ada lain sikit. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Jadi setiap apa yang kita jawab semua pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih afdal kita jawab azan, selepas tu kita nak solat, kita berdiri je dulu, menjawab azan, selepas tu sebab suruhan azan cukup hebat. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Sebab azan dia kata satu dakwah yang sempurna. Sebab tu bila kita doa selalu selepas kita dengar azan, kadang-kadang kita tak mungkin kita tidak tahu makna apa yang kita baca. Sebenarnya dalam azan tu kita baca doa selepas azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Allahumma, ya Allah, hazihi da'wati tammah. Ya Allah, inilah satu dakwah yang sempurna. Maknanya azan ni dakwah yang sempurna. Jadi kita jawab azan dulu, selepas tu kita dirikanlah tahiyatul masjid, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Soalan yang keenam. Kadang-kadang kita makan dengan penuh al-hawa. Ikut hawa kita kan. Kita mengikut hawa kita. Sampai mengakibatkan pembaziran. Yes. Jika kita niatkan makanan yang tidak habis dan dibuang itu untuk diberi kepada semut-semut, burung-burung, kuman-kuman dan bakteria, adakah kita akan dapat pahala dan bukannya dosa membazir hamba Allah PFC?
Yang pertama sekali, kita kena berpegang kepada ayat. Ya, dosa kita ni. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dari simpul ayat tu, Allah Taala kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura." Baik. Ini lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah tahun ni ada hikmah dengan COVID-19. Bazar pun tak ada. Bazar Ramadan ada pun kedai-kedai tepi jalan tu. Tapi itu pun kita boleh beli lagi tu. Kan? Jadi terhindar satu. Tidak, kita ni bulan Ramadan, khusus Ramadan dulu. Sebab bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan dipanggil bulan latihan, bulan training. Jadi dalam bulan Ramadan ni syaitan tak ada. Okey. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Nabi kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan." Nabi kata, "Wa ghulliqat abwabun niran. Wa suffidatis syayatin." Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi pesan. Nabi kata, apabila tibanya bulan Ramadan, kata Nabi, futihat abwabul jinan. Nabi kata, dibuka akan segala pintu syurga. Ke-8 pintu syurga terbuka. Dibuka. Bukan buka sehari. Sebab tu kalau kita tengok dalam segi tata bahasa dia, disebut futihat. Dia ada dua. Satu futihat. Yang segi kalimah satu futihat, dibuka. Mungkin buka esok, mungkin katuk. Kan? Sebab kita ada 30 hari Ramadan. Hari ni katalah satu Ramadan dibuka, besok dah tutup balik. Tak. Dalam hadis itu tak sebut futihat. Tapi hadis itu menyebut futihat. Ada sabdu dekat situ. Ataupun syaddah. Menandakan pintu dibuka berterusan sampai ke akhir Ramadan. Futihat abwabul jinan wa ghulliqat, dan ditutup akan pintu neraka. 7 pintu neraka itu. Wa suffidatis syayatin, dan diikat, dibelenggu akan segala syaitan-syaitan. Syaitan semua habis diikat. Syaitan semua kena ikat. Jadi bulan Ramadan, kalau kita membazir, syaitan dah kena ikat. Jadi yang jadi membazir tu pasal apa? Pasal nafsu. Sebab nafsu sebelah bulan dah diajar. Dah diajar makan habis buang, makan habis buang. Okey? Makan habis buang, habis buang. Jadi masuk Ramadan pun macam perangai syaitan. Kan? Sebab itu dalam ayat dalam Isra ayat 27 tadi, yang saya sebut ini surah Al-Isra ayat 27. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas dalam ayat ni, ayat Quran dia yang qat'i, yang dah putus. Allah Taala kata, innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang membazir. Membazir ni pula ada banyak membazir. Yang tadi kita fokus segi makan, membazir masa, membazir inilah keadaan masa kita, ini Quran kita tinggal, kan? Dalam bulan Ramadan diperbanyakkan Quran, baca doa, tapi kita buat perkara-perkara yang lara. Jadi bukan saja makanan, duit dan sebagainya, segi wang, perbelanjaan. Jadi dia masuk dalam pembaziran. Jadi dalam ayat tersebut, innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang membazir. Allah Ta'ala kata, kanu, adalah mereka itu ikhwana, kawan-kawan. Ikhwana syayatin, dia ni jadi kawan syaitan. Bayangkan sahabat-sahabat, syaitan dah kena ikat. Tapi dalam bulan Ramadan, kita pula jadi kawan syaitan. Syaitan kena ikat. Tapi dalam dia kena ikat, dia tengok kita. Hampa ni duduk dalam pusat latihan pun tak boleh selesai masalah. Eloklah besok habis Ramadan, sebelah bulan hampa lalu, macam perangai aku baliklah. Sebab hampa jadi kawan aku. Jadi bermaknanya Allah Subhanahu Taala menyebut ikhwana syayatin. Sebab tu kita kena concern buat makanan ini.
Kalau kita kata nak bagi kucing, nak bagi apa, untuk makanan-makanan ni, makanan kucing ke apa, kita untuk awal-awal kita tak boleh niat macam tu. Kita kena niat makan bagi cukup, nanti kucing ke, semut ke apa ke, itu benda lain kita boleh bagi. Kan? Sebab nak mengelak daripada pembaziran. Sebab ikhwan asyayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sambungan ayat itu wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu, perangai syaitan ini kafura, sentiasa ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita untuk bulan Ramadan ni, kan, marilah kita usahakan makan. Kalau kita buat banyak mana pun, kan, yang penting kita boleh habis. Sebab tu apa je kenduri kita buat. Manja buka puasa apa kita buat. Kalau kita membazir, sayang kita termasuk bukan syaitan, jadi kawan-kawan syaitan. Jadi bila jadi kawan syaitan, keluar Ramadan, berada dalam pusat latihan sebulan, nak menghadapi 11 bulan, itulah bulan yang sebenar. Itulah bulan sebenar daripada latihan kita, take away daripada latihan itu untuk menghadapi 11 bulan. Jadi jadilah macam syaitan juga, kita nanti membazir, buang-buang itu saja. Allah. Jadi jawapan di situ, kita termasuk dalam saudara syaitan. Kan? Kita nak buat banyak-banyak, kita dah set apa aku boleh bagi makan kucing, ayam, tak perlu. Kita bagi settle dulu, bagi perhabis. Lepas tu untuk menatang-menatang ni, kalau kita bagi dia yang lebih baik, bagi pada kucing apa semua, berbanyak dia doa untuk kita. Allah. Walillah. Baik. Selesai. Yang ketujuh, bolehkah kita solat tahajud tanpa tidur malam? Okay, soalan dia. Contohnya yang kerja shift malam, terpaksa berjaga sepanjang malam. Betul? Mungkin nak solat tahajud dalam pukul 4 atau 5 pagi, tetapi masih belum tidur ketika itu. Baik. Jadi nak cerita pada kita, dia qiyamul lail ni ada banyak qiyam. Sembahyang tarawih. Jadi tarawih ni qiyamul lail juga. Jadi yang mana qiyamul lail, sembahyang taubat, sembahyang hajat, dia tidak perlu syarat dia pada untuk tidur. Tapi sembahyang tahajud ni kok mana kena tidur. Jadi tuan-tuan yang bekerja, selalunya tuan-tuan akan bukan tidur, terlelap seketika. Ghalibnya begitulah. Mana ada orang kerja 12 jam, dia boleh stay. Kalau dia boleh stay itu dia hebatlah. Mungkin terlelap seketika. Jadi terlelap seketika itu telah menandakan syarat dah dapat pada dia untuk mendirikan solat tahajud. Kan? Dia bukan tidur. Kan? Jaga baik istilah ni, kalau kita sebagai pekerja istilah ni, datang kerja terus tidur. Itu kita kalau ditangkap, boleh kita DI kan kita. Okay? Bekerja dan tidur dalam bekerja. Benda yang berat. Tapi kadang-kadang bila kita duduk terlelap seketika, orang panel betul kawan kita kerja. Kan? Jadi seketika pun kita dapat melelapkan mata kita, maka telah membolehkan kita untuk mendirikan solat tahajud. Kalau tidak, kita buat solat taubat, solat hajat, tasbih dan sebagainya. Okey? Itu solat-solat itu. Itulah jawapan saya. Wallahu a'lam bissawab.